Saka, every family had their own secret. Saya Madam F nak cerita mengenai sepupu jiran saya. Saya namakan dia Z, nama samaran. Tajuk cerita mengenai Saka, every family had their own secret. This is true story yang diolah sebagai pengajaran pada kita. Z wanita berusia pertengahan 30-an. Anak sulung dari 3 adik-beradik, adik-adik lelaki, dan dia juga cucu sulung kepada Tok Nap, seorang guru mengaji Al-Quran yang terkenal di tempatnya. Tok Nap ada 4 orang anak. Mak Long, mak kepada Z. Pak Ngah, Mak Lang, mak kepada Siti, jiran saya. Dan yang terakhir, Pak Su. Kisah mula dari Z remaja, dia ni dikurniakan anugerah boleh merasai kehadiran makhluk dari alam lain. Dan dia sering ceritakan pengalamannya tu kepada ibu ayah bila pulang ke kampung. Tapi mereka buat tak indah je. Bagi diorang, Z tu saja reka-reka cerita. So, dia pun diamkan diri je lah. Tidur Z selalu terganggu. Dia susah nak tidur di tempat yang tertentu, ada anxiety. Pendek cerita, Tok Nap iaitu mak kepada ibu dia tu meninggal dunia. Z sekeluarga balik ke kampung dan tinggal di rumah pusaka. Rumah besar dalam kampungnya, rumah kayu 2 tingkat. Tanah di atas rumah pusaka tu diwarisi oleh mak Z, iaitu keturunan yang kelima. Mimpi ngeri Z kembali setelah beberapa tahun. Dia kerap rasa kehadiran makhluk dari alam lain. Dalam mimpi lagi dahsyat, ada checkpoint, ada orang minyak, macam-macam ada lah. So Z tak boleh tidur. Rumah tu ada 5 bilik. Dia tak boleh tidur pun dalam bilik-bilik kat rumah tu. Dia cuma tidur dekat ruang tamu atas sahaja. Okay, ibu dia seorang cikgu, tak percaya dengan kata-kata dia. Ayah dia pula kaki tangan kerajaan, yang masing-masing memang tidak mempercayai kewujudan makhluk di alam lain. Kalau Z mengadu, ibu ayah dia akan marah Z dan Z akan stres lah kan. Lepas SPM, Z melanjutkan pelajaran ke IPTA awam. Di sini, Z dibantu oleh sahabatnya, Mimi, untuk berubat secara perubatan Islam lah. Tapi secara rahsia, mak bapak dia tak tahu. Dan Alhamdulillah Z boleh. Habis belajar, Z kerja di sektor swasta dan dia berkenalan dengan B. Tapi terkandas di tengah jalan. Dan lepas 4 kali diperkenalannya dengan lelaki terkandas, okay, bila nak serius je, lelaki tu akan tinggalkan dia tanpa sebab. Kemudian dia berkawan pula dengan P. Bila P bawa Z bertemu dengan keluarga dia, diorang tak suka Z pula. Alasannya, mak bapak Z tak nak anaknya kahwin dengan orang kampung sendiri. Z tahu ayah P tu adalah orang kampung Tok Nap. Pelik kan? Sebenarnya mereka tahu siapa arwah Tok Nap, orang yang digeluni di kampung tu. Tetapi anak cucu arwah Tok Nap tidak tahu susu-galuh keturunan mereka sendiri. Nenek moyang arwah Tok Nap ni adalah pahlawan terkemuka di sebuah negeri. Banyak ilmu yang diwarisi kepada anak cucunya, kebanyakannya adalah ilmu kebal, ilmu nak melawan penjajah. So hubungan Z dan P terkandas di pertengahan jalan sebab ayah P dia tak nak bermenantukan Z. Z mula stres dan itulah kali terakhir dia berkenalan dengan lelaki secara serius. Keadaan Z makin teruk. Kerap bertukar kerja, bab rezeki susah nak masuk, kalau kerja lama sikit orang tak suka, campur pula fitnah manusia di sekeliling, kerap mimpi buruk. Bila ibu ayah tahu dia pergi berubat buat rawatan Islam tu, mereka memarahinya. Kata mereka syirik. Siti jiran aku pernah nasihat Mak Long dia tu untuk berubat, bawa Z berubat, tapi ditolak oleh Mak Long yang mentah-mentah. Masa perkahwinan Siti, badan Z makin kurus. Dia tak dapat tidur malam. Walaupun jarak umur mereka 2 tahun, Siti muda dari Z. Mereka kurang rapat sebab keluarga Siti menetap kat Melaka. Pada tahun 2015, Z diserang penyakit misteri, demam yang tak pernah kebah. Ayah ibu dia bawa dia pergi hospital, tapi doktor sendiri pun tak tahu apa penyakit Z. Semua ahli keluarga melawat Z. Akhirnya, Pak Ngah, iaitu adik Mak Long, bersuara kepada Mak Long mengenai saka keluarga. Mak Long masih tak percaya lagi. Pak Long, iaitu ayahnya, dah mula percaya. Dan akhirnya Pak Ngah nak bawa Z pergi ke Perlis untuk berubat secara Islam ni lah. Sebelum sempat Z dibawa ke Perlis, dia telah mengembuskan nafasnya yang terakhir di usia 35 tahun. Rupa-rupanya Z juga mengalami depression serta penyakit yang dirahsiakan. Mak Long menyesal tapi tak berguna. Anak tunggal perempuannya telah pergi buat selama-lamanya. Kata Pak Ngah, dulu anak sulungnya, Fasihah, pernah mengalami macam Z. Mulanya dia tak percaya. Arwah Tok Lang Ali, iaitu abang kepada ibunya, pernah nasihatkan supaya bawa Fatihah berubat. Alhamdulillah dengan izin Allah, Fasihah sudah tidak mengalami gangguan. Dan akhirnya Mak Long mengakui yang dia ignore gangguan pada arwah Z sebab dia takut aib ibu mereka tersebar. Dia sendiri tak percaya saka keturunan dia tu. Dia pernah cakap dekat Z, kalau Z keluar dari rumah mereka,
Z anak derhaka. Dan akhirnya Z keluar juga dari rumah tu, tapi dia pulang ke rumah yang abadi. Semoga arwah Z tenang di sana. So peringatan untuk ibu bapa, kalau ada anak mengadu, ambil tindakan. Kalau tak percaya, siasat dulu, jangan sampai anda menyesal. Saka is real. Kadang-kadang dalam sedar atau tidak, banyak buruk dari baiknya daripada perjanjian orang-orang terdahulu yang membahayakan akidah kita sebagai hamba Allah.